Baik, saya disertai sekarang oleh Ketua Pegawai Eksekutif Ilham Center, Hishamuddin Bakar, pasca PRK Pelangai. Hishamuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Luqman. Baik, Hishamuddin, apa yang kita boleh baca daripada PRK Pelangai? Sudah tentu dapatan spontan yang kita dapat buat semalam adalah majoriti kemenangan Barisan Nasional berkurangan pada PRU 15 adalah 4,048 undi majoritinya. Semalam jatuh kepada 2,949. Saya melihat kepada gambaran besarnya, big picture. Apa yang kita boleh baca daripada keputusan di Pelangai? Baik, kalau kita melihat kepada keputusan yang dicapai dan juga jumlah majoriti yang diperoleh oleh pemenang bagi kursi Dewan Pelangai ini, sebenarnya ada sedikit bagi saya perkara yang perlu diteliti oleh uh, BN dan juga Pakatan Harapan maupun Kerajaan Perpaduan dalam aspek peralihan sokongan yang berlaku kepada Perikatan Nasional agak signifikan. Tetapi mungkin dalam lokaliti sebegini di Pelangai ini tidak mencukupi untuk PN mengatasi apa yang dikatakan undi fixed deposit yang dimiliki oleh BN dan juga Pakatan Harapan. Tetapi apa yang saya boleh simpulkan berdasarkan trend daripada PRU 14, PRU ke-15 dan juga PRU kecil ini, sepatutnya dengan gabungan undi yang perlu ditambah di antara undi asas bagi BN dan juga undi asas bagi Pakatan Harapan, undi yang wajar yang dicapai oleh Datuk Amizah sepatutnya sekitar 8,000 hingga 9,000 undi, tetapi nampaknya perbezaan undi tidak banyak, hanya 16 undi saja berbeza dengan PRU ke-15 yang lalu. Jadi peningkatan 16 undi itu sebenarnya tidak menggambarkan arah sokongan yang baik daripada undi Pakatan Harapan yang sepatutnya ditambah nilai kepada undi Barisan Nasional. Jadi dengan aspek ini kita cuba membedah apa sebenarnya yang berlaku. Kebanyakan pengundi yang berada di luar lokaliti sebenarnya tidak pulang mengundi. Itu salah satu faktor, terutamanya daripada segmen undi muda bukan Melayu. Mereka tidak teruja untuk pulang mengundi pada pilihan raya kali ini. Manakala bagi pengundi Felda, terutamanya pengundi pertambahan undi baru daripada PRU 14, PRU 15 dan juga sekarang ini dalam PRN di Pelangai, pertambahan undi baru itu secara signifikannya menguntungkan kepada Perikatan Nasional. Jadi dalam konteks ini, PN sebenarnya, Perikatan Nasional sebenarnya berlaku peningkatan yang signifikan yang perlu diambil perhatian oleh pihak yang menang. Jadi itu komen saya pada soalan berkenaan ya, Loman. Ya, tapi bagaimana pula Hishamuddin merujuk kepada kalau kita congak secara kasar jumlah undi yang diperolehi oleh PH dan juga BN pada PRU 15, ia dijumlahkan kepada lebih 9,000 undi, dan kalau kita kira vote transferability itu adalah 100%, perpindahan undi itu adalah 100%, itu angka yang Hishamuddin maksudkan yang patutnya boleh dicapai oleh calon Barisan Nasional pada PRK kali ini. Tetapi bagaimana pula dengan faktor vote transferability itu? Adakah ia bermakna bahawa ada satu segmen atau jumlah undi yang signifikan tidak pergi ke Barisan Nasional dari Pakatan Harapan, tapi pergi ke Perikatan Nasional? Dalam erti kata lain, mereka beralih sokongan. Ya, untuk memahami konteks ini, kita boleh melihat dalam period ataupun dalam fasa kempen yang berlangsung lebih kurang 2 minggu yang lepas. Sebenarnya pertemuan BN dan PN itu berlaku di 3 lokaliti Felda, iaitu Felda Cemomoy, Felda Sungai Kemasul dan Felda Kemahal, Sungai Kemahal. Jadi pertemuan sebenarnya di situ. Battle berlaku di situ, yang mana dalam pertemuan yang menyumbang kepada jumlah jumlah pengundi yang besar juga bagi dua Pelangai ini daripada 3 segmen ini, 3 Felda ini, yang mana daripada 3 Felda ini yang tampil pemenang dalam 3 lokaliti ini ialah Perikatan Nasional memenangi 2 PDM ini. Manakala BN hanya memenangi di Felda Cemomoy. Jadi apa yang kita lihat daripada trend yang berlaku di Felda khususnya ialah peralihan sokongan kepada segmen generasi kedua Felda. Ini yang penting, generasi kedua Felda. Macam saya anak Felda,
saya adalah generasi kedua Felda, pada segmen umur sebegini sebenarnya telah beralih. Dahulunya sepatutnya undi kami ini dia memihak kepada Barisan Nasional yang banyak menabur jasa, menabur budi kepada generasi kedua Felda, terutamanya kepada generasi pertama, peringkat saluran 1 khususnya. Tetapi apa yang berlaku di dalam pilihan raya kali ini ialah peralihan itu secara drastik berubah, mengalihkan sokongan kepada Perikatan Nasional. Ini adalah kubu kuat Barisan Nasional, tetapi pada segmen generasi kedua Felda beralih sokongan. BN hanya terselamat di kampung tradisi Melayu, kampung perkampungan asli dan sedikit sumbangan di kawasan Pekan Simbang Pelangai. Jadi dengan apa yang dikatakan pertempuran ataupun PN ini mendapat laba di kursi Felda, tetapi mereka juga tidak dapat menembusi kampung tradisi Melayu yang masih lagi memihak kepada Barisan Nasional. Apabila kita bercakap berkenaan dengan vote transferability ini Samuddin, atau perpindahan undi antara calon BN dan juga PH, saya kira ramai pada hari-hari awal yang mungkin beralih sokongan mereka kepada Perikatan Nasional antara sebab utama atau sebab utamanya adalah kerana mereka tidak setuju PH bekerjasama dengan BN. Penyokong BN ada yang tidak setuju bekerjasama dengan PH, begitu juga penyokong PH ada yang tidak setuju bekerjasama dengan BN. Tetapi isu seperti ini kelihatan seperti ada tarikh luputnya, sentimen itu ada tarikh luput, ada time limit. Di mana mungkin dalam masa beberapa tahun atau menjelang PRU 16, mungkin orang sudah pun lupa berkenaan dengan ini, dan sentimen negatif ataupun sentimen tidak puas hati kerjasama PHBN dalam kalangan sokongan mereka itu mungkin sudah pudar sedikit dengan peredaran masa. Adakah Isamuddin setuju dengan teori ini, atau adakah Isamuddin menjangkakan bahawa kerjasama kerajaan perpaduan PHBN itu masih lagi akan menjadi satu poin bagi pengundi, penyokong mereka sehinggalah ke PRU 16? Ya, saya setuju dengan masa itu adalah yang akan menentukan titik pendirian pengundi. Kerana pengundi ini dia tidak statik, mereka tidak kekal. Kalau kita lihat pola pengundian pada PRU ke-15 pun sedikit sebanyak sudah berlaku perubahan. Malahan berlaku peningkatan kepada Perikatan Nasional. Berlaku proses itu, evolusi yang secara perlahan. Dalam konteks ini saya melihat di Pelangai ini peranan jentera Barisan Nasional begitu terampil dalam pilihan raya kali ini. Kesungguhan daripada pucuk pimpinan turun ke padang, memberikan penjelasan, bertemu dengan pengundi putih mereka dan memberikan penjelasan. Mungkin sedikit kekurangan di sini ialah bagaimana mereka menyampaikan mesej berkenaan proses untuk memberikan penerangan berhubung dengan keberadaan, kewujudan BN bersama dengan Parti Pakatan Harapan dan juga parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan itu dijelaskan dalam ruang ataupun ceramah kelompok yang diadakan di lokaliti Don Pelangai ini. Tetapi mungkin maklumat itu mungkin tidak sampai kepada pengundi yang berada di luar lokaliti. Jadi keadaan ini bagi saya, contohnya segmen menyampaikan maklumat melalui media sosial sepatutnya dimanfaatkan oleh jentera BN, bagaimana mereka menyampaikan maklumat itu kepada pengundi yang berada di luar lokaliti. Walaupun bagaimanapun naratif Perikatan Nasional sebenarnya tersekat, tetapi mereka terselamat dengan gelombang PRU ke-15 yang berbaki dan sedikit sebanyak perkara itu dikekalkan momentum itu di dalam Don Pelangai ini. Namun dalam aspek kempen secara fizikal di kawasan lokaliti sebenarnya Perikatan Nasional tidak begitu berjaya menembusi segmen ini, tetapi mereka hanya mengharapkan apa yang berbaki daripada kempen PRU ke-15 yang lalu. Terima kasih Samuddin Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Ilham Center. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.